nasihat saya bukanlah daripada segi macam tips belajar ke apa, sebab saya rasa setiap individu dia ada cara ataupun dinamik belajar sendiri. So saya punya nasihat lebih kepada macam life experience punya advice lah. So saya ada 5 nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Terima kasih kerana terus menonton kita Throwback 20 tahun Alumni USIM, dan kita menampilkan bekas-bekas penerima anugerah pelajaran ini. Ini pelajar terbaik best saya ni. Saya perkenalkan Puan Nurul Khairun Nisa binti Ismat. Apa khabar? Sihat, terima kasih. Terima kasih menjemput saya. Harap hari ini sihat juga. Alhamdulillah, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Baik, hari ini kita nak santai-santai sembang je lah. Mungkin Puan Nisa boleh perkenalkan diri, pengajian dan bekerja di mana? Nama seperti yang hari ini sebut tadi, Khairun Nisa, panggil Nisa. Saya graduan tahun 2009, pengajian tahun 2005 hingga 2009. Sekarang bekerja di Bank Negara Malaysia. Tahun yang sama saya bergraduasi di Jabatan Perbankan Islam dan Kekayaan. Sejak daripada graduan terus sampai sekarang bekerja di bank. Ya. Sebab mungkin tahun 2008 tu memang menjalani latihan industri dekat Bank Negara juga. Jadi sambung belajar tahun akhir dan mohon Bank Negara untuk pekerjaan lah. Jadi sebab ada experience ini, practical training tu lah, so dia ada advantage sikit. Dan selepas daripada itu menyambung pengajian pula. Kemudian saya melanjutkan pengajian di peringkat sarjana di University of Edinburgh, sarjana perbankan dan risiko tahun 2017 hingga 2018. Itu kajian bank juga? Itu kajian Bank Negara Malaysia, dapat beasiswa. Pelajar USIM, saya difahamkan Puan Nisa adalah graduan pertama yang masuk ke Bank Negara, bekerja di Bank Negara. Mungkin ada satu asing lah daripada USIM ini masuk ke dunia korporat, dan mungkin ada pandangan daripada dunia korporat kepada USIM. Mungkin bisa berkongsikan. Saya boleh bersetuju dengan kenyataan tadi yang rasa asing tu. Satu sebab tempat tu dia sebab kebanyakan pekerja Bank Negara Malaysia dia adalah returning scholars. So returning scholars maksudnya pekerja di situ adalah kebanyakannya adalah pelajar-pelajar yang mendapat tajaan Bank Negara Malaysia untuk melanjutkan pengajian. Kebanyakannya memang luar negara. Jadi even bukan kata USIM, untuk pelajar graduan universiti tempatan pun untuk berada di Bank Negara Malaysia itu adalah satu perkara yang macam agak canggung lah boleh kata. Jadi bila tapi sebab mungkin saya pernah, macam saya mention tadi, saya pernah menjalani latihan industri tahun 2008. Jadi sedikit sebanyak kita dah tahu dunia corporate kat sana tu macam mana kita nak adjust. Jadi memang rasa asing sebab satu bahasa harian, default language dia memang English lah. So kadang-kadang kita pun tak faham kenapa nak buat small talk pun dalam bahasa Inggeris. Macam you guys are mostly Malays, so macam dalam litas semua. Jadi tapi memang cabarannya adalah macam mana kita nak angkat diri kita supaya kita sama level. Tapi tidak nafikan masa mula masuk tu memang kita rasa macam kerdil lah. Jadi tapi bagusnya di negara Malaysia ni, jadi masa mula kita masuk kita akan ada macam induction. Jadi dia bagi pendedahan macam daripada segi komunikasi, cara berpakaian, warna-warna yang bersesuaian untuk bercampur atau bergelumang dengan dunia korporat. Jadi dia groom kita kat situ. Jadi kita tak adalah rasa macam kita sendiri yang kena belajar. Dia ada komplimen daripada peranan majikan untuk groom kita. So kat situ membantulah. Kalau macam tu, mungkin Puan Nisa boleh tengok apa yang kelebihan USIM yang menyebabkan Puan Nisa boleh bekerja di Bank Negara dan boleh sampai ke hari ini. Apa istimewa dan kelebihan USIM yang boleh melonjakkan potensi kita? Kelebihan satu saya boleh katakan daripada segi pengkhususan yang saya ambil, saya rasa relevan dengan kehendak pasaran. Satulah sebab kebanyakan
kata background ataupun latar belakang pekerja-pekerja di mana negara, dia macam khusus atau pengkhususan yang sangat mainstream lah, macam ekonomi, accounting, finance kan. Tapi macam contoh saya ambil kan ekonomi dan muamalat. So dia it's a combination, it's an integration of knowledge and general knowledge dengan sentuhan Islamik kat situ. Dan kebetulan saya memang bekerja di Jabatan Pertukaran Islam dan Takaful. It's a very unique department yang memang require staff dalam department tu untuk ada foundation, a strong foundation dalam ilmu macam contoh kewangan Islam. So kat situlah. Itu saya katakan itu adalah satu kelebihan yang boleh saya membezakan saya daripada staff-staff lain. Baik. Ini mungkin kata nasihat ke apa, tak tahu. Mungkin Puan Nisa boleh berkongsi tips walaupun kita datang daripada berbagai background sekolah dan sebagainya, tetapi universiti ini memberi peluang untuk siapa saja berjaya, dan Puan Nisa telah mendapat kejayaan itu. Mungkin Puan Nisa boleh berkongsi tips, nasihat yang boleh para pelajar, bakal pelajar dapat. Nasihat saya bukanlah daripada segi macam tips belajar ke apa, sebab saya rasa setiap individu dia ada cara ataupun dynamic belajar sendiri. So saya punya nasihat lebih kepada macam life experience punya advice lah. So saya ada 5 nasihat. Saya pertama, jaga kesihatan. So jaga kesihatan, this is applicable across the age, daripada belajar pun. So jaga kesihatan, bermula dengan makan yang sihat lah. Sebab saya rasa kadang kita tak boleh nafikan, masa kita belajar, kita punya pemakanan yang kita ambil tu, yes, Maggi tu macam makanan ruji. Jadi tapi faham juga kadang-kadang ada kekurangan kewangan, tapi selagi boleh jaga makan dan exercise. So kita tak nak nanti bila kita dah usia dah makin menginjak lanjut ni, kita kena risau pula pasal benda-benda lain lah, kesihatan, isu kesihatan. Jadi lagi satu penting untuk bila dah bekerja dapatkanlah perlindungan takaful ya. Sempat lagi. Okay, nasihat kedua, lebih kepada untuk jadi orang yang lebih fleksibel kot saya rasa. Lebih fleksibel dari segi cara berfikir, lebih fleksibel daripada segi perwatakan, sebab kita punya kehidupan ni ataupun kita punya journey ni dia bukan monoton je. So dia ada ups and downs yang memang memerlukan kita untuk be flexible. So be flexible tu bukan sampai kita mempertaruhkan kita punya prinsip, tak. Tapi kena tahulah. So apa dia punya prinsip tu, dekat mana kita boleh adjust kita punya prinsip. Yang ketiga, mungkin kepada, tak tahulah, mungkin kepada pelajar perempuan ataupun lelaki. So selalu rasa macam bila masuk uni, Medan cari jodoh. So rasa macam mungkin kena betulkan sikit niat kat situ. Okay. Dan mungkin kena macam ada support about macam apa keputusan yang perlu diambil sebagai contoh pasangan, tentang apa-apa yang mungkin mengubah kita punya kehidupan lah, semacam family planning, benda-benda macam tu lah. So kena betul-betul think through. Sekarang ni mungkin terlalu awal lah untuk cakap untuk pelajar dan bakal pelajar, tapi maybe you might want to think about it a bit. Nombor 4, lebih kepada tentang nasihat. So bila kita nak ambil keputusan dalam hidup, kita akan consult orang-orang yang terdekat dengan kita lah, family, kawan baik, apa saja yang kita rasa kita boleh ambil nasihat. So nasihat ni dia bukan semua nasihat kita rasa kita kena ambil tau. So nasihat, ada nasihat yang kita boleh ambil, ada nasihat yang kita kena pertimbangkan, ada nasihat yang kita kena filter, ada nasihat yang kita macam okay, ni tak terpakai. So dia penting untuk kita kenal diri kita dan apa nasihat yang terbaik untuk diri kita dan kehidupan yang kita akan lalui. Yang kelima ni klise sikit lah. Nombor 5 ni macam don't stop being curious. So jangan berhenti belajar. Belajar tu adalah life journey. So lah, tu 5 nasihat Bebel. Ini nasihat daripada semua aspek. Betul. Tapi ini satu perkara yang sangat baik untuk kita. Ialah kadang-kadang kita tak terfikir, dan saya amat tertarik tentang ada nasihat yang perlu timbangkan, ada yang perlu kita terima dan ada yang perlu kita tunggu. Betul. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan. Banyak lagi, tapi ini waktu yang kita ada. Anda pun kalau tengok lama-lama kan nak tengok sangat bukan? Baik, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjanji pada ibu